Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar STPM. Cikgu harap anak-anak pelajar dalam keadaan sihat dan sentiasa bermotivasi untuk meneruskan sesi pembelajaran. Dan cikgu harap anak-anak pelajar bersedia untuk mengulang kaji topik yang akan cikgu bincangkan untuk hari ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama untuk topik yang seterusnya bagi pengajian am semester 3. Dan pada hari ini cikgu akan fokus kepada hubungan serantau iaitu ASEAN. Dan untuk ASEAN ini, cikgu andaikan para pelajar telah membuat ulang kaji dan telah membaca dengan detail berkaitan dengan ASEAN kerana ada beberapa objektif yang akan kita capai untuk sesi pembelajaran kali ini. Baiklah para pelajar, objektif pertama pada hari ini ialah menghuraikan isu, cabaran dan kepentingan hubungan serantau. Selain daripada itu, kita juga ingin menjelaskan peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau. Dengan objektif ini, cikgu harap pelajar akan dapat menggunakan maklumat ini untuk menjawab peperiksaan nanti. Seterusnya, sebelum kita ke tajuk ASEAN ataupun topik perbincangan ASEAN hari ini, secara sepintas lalu, cikgu akan terangkan tentang Malaysia dan negara luar. Untuk semester 3, pelajar didedahkan dengan tajuk Malaysia dan negara luar iaitu difokuskan kepada hubungan diplomatik dan juga penglibatan peranan dan sumbangan. Untuk hubungan diplomatik secara umum, pelajar perlu mengetahui faktor penentu dasar luar dan juga kepentingan prinsip dasar luar. Dalam tajuk ini terdapat banyak perkara-perkara yang dinyatakan berkaitan dengan hubungan diplomatik secara keseluruhan. Sebab daripada hubungan diplomatik ini kita akan kecilkan skop kepada serantau. Selain daripada itu, untuk penglibatan peranan dan sumbangan, kita akan lihat dengan detail peringkat serantau ataupun ASEAN. Fokus perbincangan kita ialah kepada ASEAN. Jadi pelajar-pelajar seharusnya tahu maklumat tentang ASEAN ini dengan detail. Dan pada masa yang sama juga untuk Malaysia dan negara luar, kita juga akan tengok penglibatan dan sumbangan peringkat global. Dan itu akan dibincangkan dalam topik yang seterusnya. Untuk hari ini fokus kita ialah kepada ASEAN. Okey, seterusnya sebelum kita masuk kepada perbincangan ASEAN, lihat isu dan cabaran hubungan serantau. Berdasarkan tema ataupun topik dalam sukatan untuk penggal 3 ataupun semester 3, kita ada 4 fokus utama iaitu sosial dan budaya, politik, ekonomi dan sains dan teknologi. Sebelum itu, kita tengok dulu sosial dan budaya. Bila sebut sosial dan budaya, sama ada di peringkat serantau ataupun di peringkat antarabangsa ataupun dalaman negara kita, sosial dan budaya kita fokus kepada kebudayaan, kepada sosial, kepada pendidikan, kepada sukan, kepada pelancongan dan sebagainya. Jadi semua isu yang berkaitan dengan sosial dan budaya ini akan dibincangkan di peringkat serantau. Bagi politik pula, isu yang akan dibincangkan ialah berkaitan dengan keselamatan, ancaman dalam dan luar negara, dari segi bagaimana mempertahankan kedaulatan negara, bagaimana hubungan dengan negara luar boleh menjamin keselamatan ataupun kedaulatan negara. Jadi itu akan difokuskan dalam politik. Seterusnya bagi bidang ekonomi. Ekonomi untuk cabaran dan hubungan serantau ini, ekonomi lebih berfokus kepada perindustrian, perdagangan, pelaburan dan semua yang berkaitan dengan taraf hidup, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Dan
bagi sains dan teknologi, kita fokus kepada ekologi dunia, ICT ataupun teknologi-teknologi penciptaan-penciptaan terkini yang boleh memberi kebaikan kepada dunia. Jadi, untuk semester ini, pelajar-pelajar perlu membuka minda dan melihat isu dan cabaran dari segi serantau dan antarabangsa, bukan hanya fokus kepada negara kita. Okey, seterusnya kita lihat dengan lebih detail ya peringkat serantau, bermula dengan penubuhan ASEAN ya, pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, dan ASEAN ini dibincangkan dengan lebih terperinci dalam buku rujukan dan juga dengan bahan-bahan yang ada, pelajar-pelajar boleh dapatkan maklumat. Penubuhan bermula dengan bila ditubuhkan ASEAN, siapa yang menganggoti ASEAN, sepatutnya pelajar-pelajar telah jelas dan tahu serta faham. Selain itu, selain daripada penubuhan, ada dua perkara yang penting yang kita selalu sentuh bila kita bincang tentang ASEAN, iaitu isu dalam ASEAN. Apa isu yang kita boleh bincangkan dalam ASEAN? Isu ni berbalik kepada politik, ekonomi dan sosial. Dan kita tengok banyak dalam politik kita ada pelbagai isu yang melibatkan ASEAN. Begitu juga dalam ekonomi dan juga dalam sosial dan budaya serta sains dan teknologi. Begitu juga dengan cabaran. Cabaran ini penting kerana cabaran ini membentuk hubungan serantau dan antarabangsa. Dan cabaran di sini kita lebih fokus kepada ancaman dalam ataupun luar negara. Kita juga boleh fokus kepada ancaman geostrategik, dan kita juga boleh tengok di peringkat serantau campur tangan kuasa-kuasa besar. Dan dalam cabaran ini juga kita boleh tengok isu pertindihan wilayah. Jadi ini semua dimasukkan dalam peringkat serantau ini di bawah cabaran. Selain daripada cabaran, kita ada kerjasama. Banyak kerjasama di peringkat ASEAN ini dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Kalau dalam ekonomi, kita ada Asia Plus 3, dan kita ada segitiga pertumbuhan. Kalau dalam bidang politik, kita ada ZOFAN, ya, Zone of Peace, Freedom and Neutrality ataupun zon aman bebas berkecuali. Kita ada SEAWFZ, ya, zon bebas senjata nuklear, dan kita ada ARF. Jadi kerjasama dari segi politik, ekonomi dan sosial ini membantu negara-negara ASEAN untuk hidup lebih aman dan juga lebih makmur. Dan satu lagi ialah peranan di peringkat ASEAN. Peranan ini, negara-negara anggota ASEAN mesti memainkan peranan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial untuk memastikan rantau ASEAN ini bebas daripada campur tangan kuasa asing, dan juga untuk memastikan rantau ASEAN ini dalam keadaan yang harmoni. Walaupun kita tengok negara-negara jiran, kalau sekiranya berlaku pergolakan bagi negara-negara jiran kita, tetapi tidak akan mengganggu negara-negara jiran yang lain kerana mereka perlu menyelesaikan masalah dalaman negara mereka masing-masing. Jadi untuk peringkat serantau ini, pelajar-pelajar perlu mengulang kaji dengan terperinci supaya bagi ASEAN ini semua aspek ini pelajar akan tahu dan memudahkan pelajar untuk menggunakan maklumat ini semasa menjawab soalan peperiksaan. Seterusnya, fokus soalan bagi ASEAN juga sama seperti tajuk-tajuk lain. Ya, bagi penggal 3 ataupun bagi semester 3 ini, untuk ASEAN ini banyak dalam soalan objektif dan juga dalam soalan esei. Sebab kalau kita tengok banyak maklumat dan fakta yang kita boleh tengok. Ya. Okey, sebagai contoh, untuk sesi ini, cikgu fokus kepada tema. Kita ambil soalan berasaskan tema yang penting bagi semester 3 ini untuk ASEAN, iaitu sosial dan budaya. Contoh soalan yang berasaskan sosial dan budaya, soalan yang diberi ialah dalam bentuk pernyataan, iaitu masyarakat penyayang dan jalinan perpaduan erat dalam kalangan penduduk rantau Asia Tenggara. Jadi berdasarkan pernyataan itu, pelajar diminta untuk memilih pilihan jawapan yang
berkaitan. Dan pilihan jawapan yang diberi, A ialah projek perindustrian ASEAN, B komuniti menteri-menteri pelajaran ASEAN dan D memorandum persefahaman pembangunan ASEAN Timur. Jadi di sini untuk memudahkan pelajar memilih jawapan seperti yang cikgu maklumkan dalam sesi pembelajaran lepas, para pelajar perlu mencari kata kunci dalam soalan ataupun dalam pilihan jawapan untuk memastikan pelajar tidak salah memilih jawapan. Untuk soalan ini, pernyataan yang diberi ialah masyarakat penyayang serta jalinan perpaduan yang erat. Memang fokus kita kepada rantau Asia Tenggara, tapi isu sama seperti negara-negara lain. Di negara kita pun kita ada masyarakat penyayang dan kita juga ada jalinan perpaduan yang erat. Jadi isu ini ialah isu sosial dan budaya. Jadi jawapan yang paling tepat untuk soalan pertama, contoh pertama ini ialah B, komuniti sosio-budaya ASEAN, sebab yang lain fokus kepada perindustrian, fokus kepada ekonomi, mesyuarat menteri-menteri pelajaran ASEAN. Pelajaran ini fokus mungkin sebahagiannya sosial dan budaya juga, tetapi bila kita fokus kepada masyarakat penyayang, memang itu lebih kepada komuniti. Sama juga dengan memorandum persefahaman, itu lebih kepada isu ekonomi. Jadi cikgu rasa jelas untuk soalan 1 dan kita tengok pula soalan yang kedua yang temanya ialah politik. Soalannya, masalah kestabilan politik dan keselamatan rantau Asia Tenggara dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN dibincangkan dalam, dan di sini pilihan jawapan A, B, C, D ini lebih mudah berbanding dengan pelajar diberi pilihan jawapan gabungan. Jadi di sini untuk menjawab soalan masalah kestabilan politik ini dan juga keselamatan, fokus soalannya ialah politik dan keselamatan. Jadi berdasarkan pilihan jawapan, mungkin pilihan jawapan yang diberi adalah berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kebudayaan. Tetapi bila fokus soalan itu berkaitan dengan politik, pelajar-pelajar perlu memilih jawapan yang paling tepat yang berkaitan dengan politik. Untuk pilihan jawapan A, mesyuarat ASEAN Plus 3 ataupun ASEAN Campur 3 ini fokus kepada ekonomi. Jadi di sini perlu kepada pelajar tahu fakta dengan cepat, dengan lengkap dan juga dengan jelas untuk membolehkan pelajar membuat pilihan yang tepat. Forum Serantau ASEAN ini ataupun ARF. ARF ni memang dalam politik untuk keselamatan. Forum Serantau ASEAN untuk membincangkan tentang keselamatan. Dan C, Sidang Kemuncak ASEAN. Sidang Kemuncak ASEAN ini pelbagai isu dibincangkan dalam ni. Kita tidak fokus kepada politik sahaja. Begitu juga dengan mesyuarat menteri-menteri ASEAN. Jadi bagi soalan nombor 2, contoh soalan nombor 2, pilihan jawapan yang paling tepat ialah B, Forum Serantau ASEAN. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang ketiga dengan tema ekonomi. Untuk soalan yang ketiga, yang manakah kerjasama ekonomi Malaysia dengan negara-negara serantau? Jelas soalan tersebut kerjasama ekonomi. Jadi fokus soalan kerjasama ekonomi dan tugas pelajar ialah memilih daripada pilihan jawapan A, B, C, D untuk memilih mana yang disenaraikan itu berkaitan dengan ekonomi. Untuk jawapan A, Forum Serantau ASEAN, kita telah tahu Forum Serantau ASEAN ARF ni untuk keselamatan, untuk keamanan, untuk politik. Jadi tidak ada kaitan dengan ekonomi. Untuk jawapan B, Wilayah Ekonomi Koridor Utara. Memang ada perkataan ekonomi di situ, Koridor Utara. Tetapi adakah Koridor Utara itu adalah projek untuk ASEAN? Jadi kena kenal pasti. Wilayah Ekonomi Koridor Utara itu ialah projek ekonomi berkaitan dengan negara Malaysia sahaja, bukan berkaitan dengan negara-negara serantau. Jadi kita tak boleh pilih jawapan
B. Untuk bahagian C, zon aman, bebas dan berkecuali, ZOFAN. ZOFAN ini lebih kepada politik dan juga keselamatan, tidak ada kaitan dengan ekonomi. Dan D, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand. Kita ada IMTGT, kita ada macam-macam pertumbuhan IMS dengan Singapura dan sebagainya. Jadi untuk tema ekonomi ini, pilihan yang paling tepat untuk soalan nombor 3 ialah segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand, D. Seterusnya, kita tengok tema cabaran dari segi cabaran. Tema yang keempat ini ialah dari segi cabaran serantau ataupun cabaran ASEAN. Antara cabaran yang dihadapi Malaysia dan rakan negara anggota ASEAN seperti Filipina, Brunei dan Vietnam ialah masing-masing menuntut seluruh atau sebahagian wilayah di Kepulauan Spratly. Pihak manakah yang dirujuki untuk menyelesaikan tuntutan bertindih ini? Jadi antara cabaran. Jelas soalan ini menyatakan cabaran. Jadi berdasarkan pilihan jawapan, pelajar mesti memilih yang mana cabaran, yang mana yang paling tepat yang menunjukkan cabaran. Kita tengok jawapan A. Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ini ialah mahkamah bagi menyelesaikan isu antarabangsa. Tidak ada kaitan dengan cabaran. Sebab Mahkamah Jenayah Antarabangsa, apa saja isu yang berkaitan dengan jenayah antarabangsa akan dibicarakan ataupun akan ditentukan keputusan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Pilihan jawapan B. Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ini menyelesaikan isu dan juga pertikaian yang tidak melibatkan pertumpahan darah, yang tidak melibatkan kecederaan, yang tidak melibatkan jenayah. Jadi, isu menuntut seluruh atau sebahagian wilayah, tak kiralah di mana pun di dunia ini kita fokus kepada di Kepulauan Spratly. Jadi, di mana-mana pun kita akan bawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk menentukan negara manakah yang layak yang menuntut untuk satu-satu wilayah ataupun pulau ataupun satu-satu tempat. Untuk C, Tribunal Antarabangsa Undang-Undang Laut, ini fokus kepada apa-apa yang berlaku di laut antarabangsa. Jadi kita tertakluk kepada Tribunal Undang-Undang Laut Antarabangsa. Dan D, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, fokus kepada keselamatan dan keamanan sejagat. Jadi yang berkaitan dengan isu pertindihan ini kita akan bawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Okey, seterusnya tema seterusnya kita tengok sumbangan. Jadi pelajar perlu mengetahui semua aspek berkaitan dengan ASEAN ataupun serantau ini supaya pelajar boleh memilih jawapan yang paling tepat. Contoh soalan yang kelima, apakah sumbangan Malaysia dalam rancangan pembangunan segitiga pertumbuhan ASEAN? Dan kita telah nyatakan tadi, segitiga pertumbuhan ini ialah salah satu daripada yang termasuk dalam ekonomi. Jadi sumbangan dalam bidang ekonomi. Soalan ini sebenarnya fokus kepada sumbangan dalam bidang ekonomi. Jadi pilihan jawapan yang diberi membangunkan sektor keselamatan. Mungkin tidak tepatlah sebab bila segitiga pertumbuhan kita kait dengan ekonomi. Membangunkan sektor telekomunikasi. Mungkin ini lebih kepada sains dan teknologi. C, mengadakan kerjasama infrastruktur fizikal. Okey. Bahagian dalam ekonomi, selain daripada kita kata perindustrian, kita kata perdagangan, dalam ekonomi ni juga kita fokus kepada pembangunan infrastruktur fizikal kerana infrastruktur yang baik akan menentukan dari segi pengurusan dan juga perjalanan sesuatu urusan dengan lebih baik. Bagi jawapan D, mengadakan kerjasama dalam sektor kesihatan. Sektor kesihatan kita tengok lebih kepada sosial dan budaya, ya, kesihatan. Jadi sumbangan untuk ekonomi ini yang paling tepat yang kita boleh pilih bagi soalan nombor 5 ialah mengadakan kerjasama infrastruktur fizikal. Okey, seterusnya tema seterusnya soalan juga boleh
ditanya berkaitan dengan manfaat ataupun kebaikan ataupun kepentingan, ya. Jadi di sini kalau kita tengok soalan nombor 6 ni, soalan esei. Soalan objektif dia ada pelbagai tema, begitu juga dengan soalan esei. Bagi soalan esei, calon perlu menganalisis soalan dengan teliti supaya calon tidak melakukan kesalahan semasa menjawab soalan. Contoh soalan esei yang kalau kita tengok berada dalam skop manfaat ini ialah Malaysia mendapat banyak manfaat sebagai anggota Pertubuhan ASEAN, huraikan. Soalan yang ringkas, ayat yang pendek dan fokusnya jelas kepada manfaat. Jadi tugas calon ialah menganalisis soalan ini dan menyenaraikan manfaat kita, negara Malaysia sebagai anggota Penubuhan ASEAN. Jadi di sini sebagai anggota Pertubuhan ASEAN, apa manfaat yang kita dapat? Jadi soalan ini kita boleh jawab dalam bentuk yang lebih luas. Jadi pelajar-pelajar boleh senaraikan manfaat dalam pelbagai bidang. Contoh, manfaat budaya. Budaya, katakan manfaat ASEAN, kita ada pertukaran filem dengan ASEAN, kita ada festival filem, kita ada pertukaran lagu, kita ada buat program-program, RTM akan jalankan program kebudayaan. Jadi itu mungkin banyak manfaat untuk kita mengenal pasti budaya masyarakat serantau. Kemudian yang kedua, idea kedua, mungkin calon ataupun pelajar boleh mengemukakan manfaat dari segi ekonomi. Tadi kita tengok dari segi ekonomi, contohnya kita ada IMTGT, kita ada segitiga pertumbuhan. Segitiga pertumbuhan ini dapat meningkatkan perkembangan ekonomi negara Malaysia dan juga dengan negara serantau. Dan dalam bidang ekonomi ini juga kita boleh fokus tentang pasaran barangan setempat. Kita boleh pasarkan barangan kita ke negara-negara rakan ASEAN kita yang lain. Yang ketiga, mungkin juga pelajar boleh menyatakan manfaat dari segi pendidikan. Manfaat dari segi pendidikan ni kita selalu ada menteri-menteri pendidikan akan bermesyuarat dengan menteri-menteri pendidikan ASEAN yang lain untuk mencari satu resolusi ataupun untuk mencari satu formula untuk meningkatkan pendidikan serantau. Contohnya dengan pertukaran pelajar, pertukaran guru ataupun kemahiran-kemahiran, kepakaran-kepakaran dalam bidang pendidikan yang kita boleh dapatkan daripada rakan-rakan serantau ataupun negara-negara jiran kita. Begitu juga telah dipersetujui seperti kita ada dalam pendidikan dalam bahasa Inggeris, kita ada pusat untuk kursus bahasa Inggeris, sains, matematik dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan manfaat yang kita dapat dalam bidang pendidikan. Yang keempat, dalam bidang kesihatan. Begitu juga dalam bidang kesihatan, kalau kita tengok perkembangan teknologi kesihatan ini memerlukan kepada kemahiran dan kepakaran. Jadi sekiranya untuk sesuatu penyakit, sesuatu wabak, sekiranya negara tidak dapat selesaikan masalah tersebut, kita boleh mendapat bantuan kepakaran daripada rakan-rakan negara jiran yang mempunyai kepakaran dalam bidang kesihatan, terutamanya berasaskan teknologi dan juga penggunaan alat-alat teknologi moden, terutamanya bagi penyakit-penyakit yang kritikal. Dan idea yang kelima juga manfaat dalam bidang sukan. Dalam bidang sukan, pelajar lebih mudah untuk menghuraikan kerana sukan ini adalah universal. Dan kita ada sukan C, kita ada sukan Asia Tenggara dan kita ada sukan-sukan lain yang membolehkan kita melaksanakan aktiviti sukan itu yang membolehkan kita pergi ke negara lain dan ke negara jiran dan mereka datang ke negara kita, dan bidang sukan ini juga membentuk hubungan dan juga kita kata jalinan dari segi jalinan yang erat dari segi hubungan masyarakat dengan adanya sukan ataupun aktiviti sukan, perlawanan sukan ya, dan pelbagai jenis sukan yang ada. Okey. Seterusnya, untuk soalan 7, bagi soalan esei kita lihat dari segi peranan.
Soalan ini fokus kepada peranan. Peranan penting Malaysia dalam pertubuhan ASEAN tidak terhad hanya untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi, malah melibatkan kerjasama dalam pelbagai aspek bincangan. Seperti biasa, daripada soalan, pelajar perlu mencari isu, kemudian menganalisis fokus soalan supaya kita tidak memberi kombinasi jawapan yang salah. Dan bila fokus kepada peranan, jawapan ni mesti menghuraikan tentang peranan dan melibatkan kerjasama dalam pelbagai aspek. Maksud dalam pelbagai aspek ini adalah banyak aspek lain lagi selain daripada ekonomi. Daripada analisis soalan ini, bila dikatakan untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi, itu telah diberi penegasan dalam soalan, jadi bidang ekonomi itu menjadi idea wajib. Dan pelbagai aspek lain, maksudnya pelbagai bidang lain itu ialah pelajar perlu senaraikan bidang-bidang lain untuk menjadikan kombinasi 1+4 ataupun 1+4. Seterusnya kita tengok untuk idea yang pertama, idea wajib ekonomi. Peranan penting Malaysia dalam pertubuhan ASEAN dalam bidang ekonomi. Apa peranan kita Malaysia dalam bidang ekonomi serantau? Jadi apa sumbangan? Jadi sumbangan, peranan dan apa yang Malaysia buat itu yang perlu pelajar huraikan bagi idea ekonomi. Bagi idea yang kedua iaitu idea politik. Begitu juga melibatkan kerjasama dalam bidang politik. Dalam bidang politik ini kita lebih untuk menjaga kepada keamanan serantau. Dan dalam bidang politik ini lawatan, biasa kalau kita tengok lawatan-lawatan pemimpin-pemimpin negara. Seperti yang baru yang kita lihat Perdana Menteri kita membuat kunjungan ataupun lawatan ke Indonesia. Jadi di sini politik ini juga pelajar perlu huraikan aspek yang melibatkan kerjasama, apa yang kerajaan ataupun apa yang Malaysia memainkan peranan dalam bidang politik serantau. Bagaimana kita nak selesaikan masalah politik serantau yang dihadapi oleh kita dan juga negara-negara ASEAN. Idea yang ketiga, keselamatan. Contoh sekiranya pelajar menyatakan idea keselamatan. Jadi huraian dalam aspek keselamatan itu selamat daripada apa? Selamat mungkin daripada ancaman dalam negara ataupun ancaman luar negara, dan bagaimana peranan kita untuk mewujudkan keselamatan, kedaulatan dan juga kestabilan negara. Dan kita kena ingat pada masa yang sama, bila kita jaga keamanan dan kestabilan negara kita, kita tidak akan mengganggu negara lain, dan sama juga negara-negara jiran yang lain juga perlu masing-masing mengambil langkah menjaga keselamatan negara masing-masing. Bagi idea yang keempat, pendidikan. Peranan dalam bidang pendidikan banyak yang kita boleh buat, dan kemajuan dalam bidang pendidikan seperti sekarang kita menggunakan teknologi, kita boleh belajar di mana-mana sahaja. Kalau dulu mungkin pendidikan ini kita buat melalui pertukaran pelajar, pertukaran pensyarah. Sekarang kita belajar secara maya dan menggunakan teknologi tanpa kita bergerak ataupun tanpa kita pergi ke satu-satu destinasi. Dan pendidikan ini perlu untuk kita tingkatkan dan hasilkan modal insan yang berkualiti. Bagi idea yang kelima, sains dan teknologi, kita juga boleh lihat peranan Malaysia dalam ASEAN ataupun kita kata apa yang Malaysia buat dalam aspek sains dan teknologi untuk kita guna pakai ataupun untuk sama-sama membantu rakan negara ASEAN yang lain, dan juga kita juga boleh mengambil ataupun melihat perkembangan sains teknologi yang lebih baik bagi negara-negara jiran dan kita boleh gunakan untuk negara kita. Jadi itu ialah fokus dari segi peranan. Maknanya banyak peranan yang pelajar-pelajar boleh huraikan. Seterusnya, soalan seterusnya ialah fokus kepada kepentingan dan juga peranan kepentingan. Kestabilan politik di rantau Asia Tenggara penting bagi Malaysia.
Oleh itu, Malaysia perlu memainkan peranan penting untuk mengekalkan kestabilan dan keselamatan di rantau ini. Jelaskan. Kalau pelajar perhatikan, soalan kadang-kadang menggunakan ASEAN, tetapi banyak soalan menggunakan rantau ini. Maksudnya kalau kita sebut serantau, itu memang fokus kepada ASEAN dan negara jiran. Kecuali kalau kita sebut antarabangsa, kalau soalan tersebut antarabangsa, maknanya kita fokus kepada hubungan diplomatik yang lebih luas ataupun di peringkat antarabangsa. Jadi di sini fokus soalan ialah kestabilan politik di rantau Asia Tenggara penting bagi Malaysia. Memang penting bagi Malaysia dan penting juga bagi negara-negara lain pun. Jadi sekarang fokus kita kepada Malaysia. Jadi Malaysia perlu memainkan peranan untuk mengekalkan kestabilan. Bagaimana kita nak kekalkan kestabilan di rantau Asia Tenggara? Adakah kita mampu kekalkan kestabilan di rantau Asia Tenggara tanpa ada bantuan daripada rakan-rakan ataupun jiran-jiran kita, negara-negara jiran yang terdekat? Contoh jawapan yang calon ataupun yang pelajar boleh nyatakan bagi jawapan ini, bagi soalan ini, kombinasi jawapannya ialah 2-3 ataupun 3-2. Jadi mungkin pelajar boleh pilih 2 untuk kepentingan, 3 untuk peranan ataupun sebaliknya. Okey, yang pertama kita lihat idea pertama, kepentingan. Kepentingan kestabilan politik yang pertama untuk menghalang campur tangan kuasa luar. Ini penting. Dan kalau kita tengok kedudukan geostrategik Malaysia menarik perhatian kuasa-kuasa besar untuk datang ke sini dan untuk campur tangan di rantau ini. Jadi menjadi tugas kita dan juga tugas negara-negara rantau ASEAN untuk memastikan kita menghalang campur tangan kuasa luar, tak kira dalam apa bentuk sekalipun. Sebab sekiranya ada campur tangan kuasa luar, kita tidak akan dapat mengurus, mentadbir ataupun membawa negara kita mengikut hala tuju yang kita nak. Dan bagi idea kedua, kepentingan membangunkan ekonomi. Kalau kita tengok daripada huraian dan perbincangan, faktor ekonomi ataupun isu ekonomi ini penting. Dalam peringkat serantau, kita banyak bincangkan tentang ekonomi. Kerana apa? Negara-negara serantau, negara-negara kita ialah kita ni negara sedang membangun. Negara sedang membangun ini mengharapkan kepada perkembangan ekonomi yang stabil, perkembangan ekonomi yang sentiasa meningkat untuk membantu membina negara. Ya, jadi di sini sekiranya ekonomi tidak dibangunkan, banyak masalah-masalah lain yang akan muncul dan ini menyebabkan negara akan lambat. Dalam proses pembangunan akan lebih lambat. Jadi untuk kestabilan politik di rantau Asia Tenggara ini penting bagi Malaysia sebab kita nak bangunkan ekonomi. Kalau rantau ini bergolak, ekonomi kita juga akan bergolak. Jadi ekonomi yang lemah ini akan menyebabkan masalah kepada negara. Seterusnya kita tengok idea peranan. Idea yang ketiga, menyokong ZOFAN, Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Kita rantau Asia Tenggara bernasib baik kerana kita ada zon aman, bebas dan berkecuali yang bermaksud tidak ada kuasa lain ataupun kuasa asing, campur tangan asing atau orang luar yang boleh campur tangan dalam rantau ini kerana kita bebas dan kita berkecuali. Jadi ini penting sebenarnya peranan untuk kita pastikan supaya zon aman, bebas, berkecuali ini kekal ya untuk keselamatan negara dan serantau. Idea yang keempat, mengadakan rundingan perdamaian. Ini juga memainkan peranan penting untuk kita kekalkan kestabilan dan keselamatan rantau. Dan di sini rundingan ialah rundingan perdamaian sama ada menggunakan orang tengah ataupun rundingan dalam bentuk bersemuka, dan rundingan perdamaian ini dapat menyelesaikan banyak masalah. Dan kalau kita tengok di rantau Asia Tenggara sendiri, kita bergolak banyak isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan negara yang perlu diselesaikan. Dan kalau semua negara di rantau Asia Tenggara menggunakan konsep rundingan, menggunakan cara musyawarah, jadi di sini semua negara di rantau ini dapat kekalkan perdamaian, keamanan rantau Asia Tenggara.
Dan idea yang kelima ialah menyokong SEANWFZ, iaitu kawasan weapon free zone, iaitu kawasan bebas senjata nuklear. Kita juga rantau Asia Tenggara dikenali sebagai kawasan yang bebas senjata nuklear. Jadi tidak akan ada penggunaan senjata nuklear di kawasan rantau Asia Tenggara, dan keadaan ini sebenarnya lebih selamat kepada kita dan negara-negara jiran. Okey. Seterusnya, kita tengok fokus kepada cabaran. Soalan juga fokus banyak kepada cabaran ASEAN kerana cabaran ini sentiasa dialami dan sentiasa dilalui oleh negara-negara. Selain konflik yang berlaku di negara jiran dan serantau, terdapat ancaman lain yang boleh menggugat keselamatan bincangkan. Jadi soalan ini seperti biasa, selain konflik yang berlaku. Selain itu ialah penanda wacana, maksudnya ada faktor lain. Jadi selain konflik itu kita jadikan idea wajib, dan ancaman lain itu ialah pelajar kena senaraikan 4 ancaman lain. Jadi idea wajibnya ialah selain konflik di negara jiran dan serantau. Bukan kata satu negara jiran dan serantau. Kalau kita ASEAN ni 10 negara ASEAN ni jiran dan serantau. Dan ancaman lain yang boleh menggugat keselamatan Malaysia. Kita tengok kalau konflik di negara jiran dan serantau, contoh kalau berlaku konflik di Myanmar, kalau berlaku konflik di Kemboja, kalau berlaku konflik di Thailand. Di Myanmar berlaku konflik dari segi agama yang menyebabkan berlaku pelarian Rohingya datang ke Malaysia. Jadi ini kita panggil konflik negara jiran. Jadi dia akan ada isu yang timbul daripada konflik tersebut. Dan ini merupakan suatu yang menggugat keselamatan, sebab kita akan menimbulkan masalah dari segi hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tertentu tadi. Dan selain daripada konflik ini, banyak lagi ancaman lain kepada negara yang menggugat keselamatan negara. Yang kedua, contoh ancaman cyber. Semua negara kalau kita tengok takut dengan ancaman cyber, dengan penggodam laman web dan sebagainya. Ancaman cyber ini sukar untuk dikawal dan dia dah jadi satu ancaman kepada keselamatan negara. Bukan saja ancaman pihak musuh peperangan seperti biasa, tapi ancaman cyber juga perlu diberi perhatian, ya, sebab ancaman cyber ini memang sukar untuk kita halang. Dan idea yang ketiga, ancaman ideologi. Sama juga dengan ancaman ideologi. Dan kalau kita tengok sekarang ini, kalau di peringkat dunia dan juga serantau, kita takut dengan ideologi keganasan yang membawa kepada pembunuhan, yang membawa kepada peperangan dan sebagainya. Jadi ideologi-ideologi yang tidak sepatutnya ini, sepatutnya kita halang daripada masuk ke negara kita ataupun di rantau ini. Jadi menjadi tugas negara masing-masing untuk memastikan ancaman ideologi itu tidak mengganggu negara. Yang keempat, ancaman geostrategik. Negara-negara di dunia sering kalau kita tengok mencari kawasan yang strategik untuk perniagaan, untuk kelangsungan hidup negara dan untuk ekonomi dan sebagainya. Jadi ancaman geostrategik seperti kita kata perebutan wilayah, pertindihan, perebutan tentang hak tentang satu-satu wilayah. Jadi ini adalah ancaman geostrategik, juga menggugat keselamatan Malaysia. Contoh sekiranya berlaku perebutan kawasan pulau ataupun wilayah di kawasan Laut Cina Selatan, dan kalau kita tengok kawasan ni semua dilingkungi oleh 10 negara ASEAN dan masing-masing mempunyai hak. Jadi ini menjadi ancaman. Dan yang kelima, ancaman senjata pemusnah. Ancaman senjata pemusnah ini pun ialah cukup bahaya kerana ini akan mengganggu keselamatan negara, dan senjata pemusnah ini dalam pelbagai bentuk. Dan sekarang ini teknologi semakin moden dan peperangan menggunakan senjata yang canggih dan yang boleh mengorbankan nyawa dan harta benda. Okay, seterusnya kita tengok soalan juga fokus cabaran. Soalan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN
ditubuhkan untuk mempercepatkan proses pembangunan negara anggota dalam pelbagai aspek serta mewujudkan keamanan dan kestabilan politik di rantau sebelah ini. Bincangkan cabaran yang dihadapi oleh ASEAN dalam usaha untuk mencapai hasrat tersebut. Soalan panjang, hanya ada 2 ayat tetapi fokus soalan jelas kepada cabaran. Ayat pertama menceritakan kepada kita tentang pertubuhan negara Asia Tenggara, bagaimana nak mempercepatkan proses pembangunan negara dalam pelbagai aspek, bagaimana ASEAN ini cuba untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan politik di rantau ini. Tetapi apa yang soalannya ialah bincangkan cabaran yang dihadapi oleh ASEAN dalam usaha untuk mencapai hasrat tersebut. Jadi bila kata tugas berada di tengah, kita abaikan ayat pertama, kita hanya jawab fokus soalan pada ayat kedua. Jadi kombinasi bagi jawapan ini ialah 5-0. Maknanya kesemua 5 idea itu ialah pelajar kena senaraikan idea cabaran. Kalau soalan sebelum ni cikgu telah jelaskan bagi soalan objektif, kita banyak bincang tentang cabaran, dan kalau pelajar-pelajar perhatikan, daripada soalan objektif itu tadi dibina soalan esei atau karangan, dan idea tadi juga dimasukkan sebagai idea jawapan untuk esei. Jadi sekiranya pelajar mengulang kaji bagi soalan ini, pelajar boleh mendapat 2 manfaat, iaitu boleh menjawab soalan objektif dan pada masa yang sama juga pelajar boleh menggunakan idea-idea tersebut untuk menjawab soalan esei. Kita tengok contoh idea yang pertama. Cabaran yang pertama, masalah dalaman negara anggota. Negara anggota ASEAN, ada 10 negara anggota ASEAN ni pelbagai masalah dalaman, kita dengan masalah kita, orang dengan masalahnya. Jadi di sini masalah dalaman negara anggota ini merupakan cabaran. Kerana apa? Kerana bila kita nak buat sesuatu, kita akan terhalang disebabkan oleh masalah dalaman negara tersebut. Yang kedua, campur tangan kuasa besar. Mungkin bagi negara kita tidak ada campur tangan secara langsung, tetapi negara-negara serantau kita ada campur tangan kuasa besar yang menyebabkan mereka terhalang untuk meneruskan niat bagi mewujudkan keamanan dan kestabilan. Dan ini menjadi masalah kepada negara-negara anggota yang lain. Idea yang ketiga, konflik serantau. Konflik serantau ini juga di luar kawalan. Ya, masing-masing negara mempunyai masalah. Mungkin kalau kita tengok secara serantau ni, dalam lingkungan serantau ini, kalau Malaysia tidak mengalami konflik, mungkin negara lain ada konflik serantau. Ada masalah dalaman mereka sendiri dan ada masalah hubungan antara bangsa yang mereka perlu selesaikan. Jadi cabaran ini juga perlu dihadapi oleh ASEAN, dan ASEAN perlu mencari satu penyelesaian supaya semua negara boleh mengatasi konflik tadi dengan aman ataupun dengan cara perundingan. Idea keempat, persaingan ekonomi. Persaingan ekonomi, dan kalau kita tahu negara Asia Tenggara kita mempunyai iklim yang lebih kurang sama, hasil negara pun sama dan perdagangan barangan pun lebih kurang sama, makanan dan budaya yang sama. Jadi kita akan bersaing dari segi ekonomi sebab negara-negara rantau ASEAN memasarkan barangan yang sama. Jadi di sini akan berlaku persaingan dari segi harga, dari segi untuk tarik pelanggan, siapa yang nak jual ke mana, siapa yang nak beli dan sebagainya. Jadi ini perlu diatasi bagi persaingan ekonomi. Dan yang terakhir ialah idea penyeludupan. Cabaran ini kalau kita tengok jenayah rentas sempadan. Jenayah rentas sempadan melibatkan pemerdagangan manusia, melibatkan penyeludupan senjata api, penyeludupan barangan tertentu, barangan kawalan, ataupun melibatkan penyeludupan dadah dan pelbagai jenis lagi penyeludupan yang berlaku di sempadan negara. Jadi sepatutnya negara-negara anggota ini bekerjasama untuk menyalurkan maklumat supaya aktiviti penyeludupan di sempadan ini dapat diatasi. Baiklah, pelajar-pelajar STPM yang cikgu sayangi, dengan penerangan itu tadi, cikgu harap pelajar dapat menggunakannya untuk mengulang kaji bagi memastikan pelajar dapat menjawab soalan peperiksaan dengan lebih baik.
Seperti biasa, cikgu ingatkan, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti, usaha tanpa henti. InsyaAllah cikgu akan sentiasa doakan kejayaan anak-anak pelajar dan pastikan kita akan dapat meningkatkan keputusan dan pencapaian keputusan pengajian am yang lebih baik untuk peperiksaan kali ini. Sekian, terima kasih.